Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar anak pelajar tahun 3 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah untuk ulang kaji kita pada hari ini, kita akan pergi kepada tajuk dakwah secara terbuka. Sebelum itu, seperti biasa, anak-anak pelajar bolehlah mengeluarkan buku teks sirah tahun 3 dan terus buka muka surat 8. Namun sebelum itu, diharapkan anak pelajar masih lagi ingat cerita saya minggu lepas, ulang kaji kita minggu lepas, di mana dakwah secara rahsia. Ni kesinambungan dia lah ni, dakwah secara terbuka. Masa dakwah secara rahsia itu, kita tahu berapa lama tempoh baginda Nabi SAW berdakwah secara rahsia. Siapakah golongan pertama memeluk Islam di kalangan sahabat, di kalangan kanak-kanak, di kalangan hamba. Dan kita juga tahu siapa pula yang berjaya memeluk Islam di bawah Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada hari ini kita akan sambung dakwah secara terbuka pula, kesinambungan cerita pada minggu lepas. Kita pergi kepada muka surat 8. Setelah 3 tahun berdakwah secara rahsia, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan supaya Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara terang berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Surah Al-Hijr ayat 94, yang bermaksud, sampaikanlah secara berterus terang apa yang telah diperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik. Di mana potongan ayat ini jelas Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan baginda Nabi SAW untuk berdakwah secara terbuka. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara 3 tahun, turunlah potongan ayat ini, surah Al-Hijr ayat 94. Maka jelas dan juga terang baginda Nabi SAW boleh berdakwah secara terbuka. Kita tengok lagi, masih lagi di muka surat 8. Selepas turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW telah menyeru kaumnya dan pembesar Quraisy untuk berhimpun di Bukit Safa, ataupun bahasa yang kita biasa dengar Bukit Safa. Jadi saya akan sebut Bukit Safa lah. Baginda menyampaikan ucapan dengan menerangkan kerasulannya dan menjelaskan bahawa segala perbuatan manusia akan dikira dan diberikan pembalasan di akhirat. Jadi apabila mendapat green light lah, orang kata lampu hijau daripada Allah Subhanahu Taala untuk berdakwah secara terbuka, baginda Nabi SAW mengambil keputusan untuk menghimpunkan pembesar-pembesar Quraisy dan juga penduduk-penduduk Mekah pada ketika itu untuk dihimpunkan di Bukit Safa, di mana di situ baginda Nabi SAW telah pun mengaku kerasulannya. Dan baginda Nabi SAW juga mengatakan bahawa setiap perbuatan kita di dunia ini akan dihisap, akan dihitung di akhirat kelak. Namun kita tengok soalan 8 pangkat yang bawah tu. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ucapannya, bapa saudara baginda iaitu Abu Lahab yang mengetuai kaumnya telah mengejek baginda. Rasulullah SAW tetap meneruskan dakwahnya kerana baginda mengetahui kaumnya masih lagi berpegang dengan kepercayaan dan adat masyarakat Arab jahiliah. Di saat Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terbuka, mengaku dirinya sebagai seorang Rasul, mengaku kerasulannya, dan juga mengatakan bahawa setiap perbuatan kita di dunia ini akan dihitung di akhirat kelak, Abu Lahab, iaitu bapa saudara kandung baginda Nabi SAW sendiri, telah menentangnya secara terang-terangan dengan mengejek, menghina, mengutuk dan sebagainya. Namun baginda Nabi SAW ini tidak putus semangat. Beliau tetap berdakwah secara terbuka, tetap meneruskan ucapannya kerana beliau tahu, kerana baginda tahu ramai lagi orang Arab jahiliyah, orang Arab yang bahasanya agak kasar, tetapi orang Arab yang bodoh lah, masih lagi berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang mereka, seperti menyembah berhala,
menyembah hujan, api dan sebagainya. Jadi baginda Nabi ni tetap meneruskan dakwah dia dan tidak menghiraukan apa yang Abu Lahab katakan. Dan ini apa yang saya nak kata ni sekadar info tambahan sajalah, tidak ada di dalam tajuk kita ni ataupun soalan yang akan ditanya. Di mana Abu Lahab ni betapa dia menentang Nabi, baginda Nabi SAW secara terang-terangan. Allah Subhanahu Wa Taala murka, Allah Subhanahu Wa Taala marah, sehingga turunlah satu surah atas nama dia sendiri, surah Al-Lahab, yang mana anak-anak pelajar sudah pun menghafalnya, menjadi menghafalnya, iaitu potongan ayat yang pertama dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu surah itu di atas nama dia sendiri ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Jadi kita sambung pada muka surat 9, perenggan yang terakhir tu. Selepas Rasulullah SAW menyampaikan ucapannya di Bukit Safa, baginda terus berdakwah kepada kaumnya dengan memberi nasihat yang jelas dan bijaksana. Baginda menyatu padukan sahabat untuk berdakwah serta mengajar mereka ayat-ayat Al-Quran sehingga mereka faham dan dapat menghayatinya. Walaupun ditentang oleh bapa saudaranya sendiri iaitu Abu Lahab, baginda Nabi SAW tetap meneruskan dakwahnya, tetap menyampaikan ucapannya di Bukit Safa tu. Dan baginda terus berdakwah kepada kaumnya dengan memberi nasihat yang jelas dan bijaksana, dan juga mengajar potongan ayat-ayat Al-Quran supaya mereka lebih faham dan dapat menghayatinya. Jadi kita tengok di situ muka surat 9 tu ada image tapi gelap, tak nampak image Bukit Safa. Jadi anak-anak pelajar bolehlah minta pinjam handset ibu ayah untuk Google bagaimanakah rupa Bukit Safa yang sebenarnya. Namun kalau siapa yang sudah berkesempatan menunaikan haji dan umrah, memang dia sendiri dah pernah sampai lah, macam dah pernah sampai dan pernah tengok macam mana Bukit Safa dan Marwah ni. Jadi sebagai info tambahan juga, tidaklah ada soalan yang bertanyakan pun. Sebagai info tambahan, di mana Bukit Safa dan Marwah ini adalah salah satu rukun haji dan juga umrah. Kita panggil sa'i, yang bagi siapa yang menunaikan haji dan juga umrah, maka salah satu rukunnya adalah sa'i, iaitu berlari-lari anak ataupun berjalan di antara Bukit Safa dan juga Marwah. Alhamdulillah, maka berakhirlah tajuk kita dakwah secara terbuka ni. Untuk latihan, untuk latih tubi, sebab nak tengok anak-anak pelajar ingat lagi ke tak. Sebab benda ni dah belajar, cuma saya ulang kali, saya cerita balik je. Saya akan susulkan kemudian di dalam grup WhatsApp tahun 3. Jadi sebarang kekurangan penyampaian saya untuk ulang kaji ini, saya mohon maaf terlebih dahulu. Dan akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.